Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahai. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Dalam kita ingin mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok, kita perlu bergerak lebih pantas, pendekatan di luar kotak dan juga kerjasama dari semua pihak, bukan hanya jawatankuasa akses vaksin COVID-19 ataupun dalam apa yang kita lihat program imunisasi COVID-19 kebangsaan, tetapi semua kelompok komuniti sama ada persorangan, badan-badan sivil iaitu NGO, masyarakat awam, pihak kerajaan, pihak swasta dan juga pihak yang berkenaan perlu menggembeling segala kekuatan. Sama ada kita tingkatkan jumlah pendaftaran bagi mereka yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Begitu juga mereka yang sudah mendaftar apabila sudah pun dipanggil dengan slot temu janji mereka, perlu ada cara untuk membawa mereka dari rumah untuk ke tempat PPV ataupun pusat pemberian vaksin untuk memudahkan mereka dan tidak ada halangan bagi mereka yang bermasalah untuk sampai ke PPV. Jadi semuanya ini penting dengan angka-angka yang kita lihat. Ada juga ruang-ruang yang perlu kita perbaiki, misalnya dari aspek pendaftaran kita di semua negeri sudah pun mencapai 12,117,000 itu setakat hari ini. Tetapi kalau kita lebih zoom lagi ataupun kita lihat jumlah mengikut negeri, masih ada kelompongan yang agak ketara, ada gap, jarak yang begitu besar bagi negeri-negeri tertentu. Misalnya di Kelantan hanya sekitar 34% yang mendaftar. Begitu juga di negeri Kedah 41%, tak sampai 50% yang sudah pun mendaftar. Di Pahang hanya 39%, manakala di Sabah hanya sekitar 18%. Jadi ruang pendaftaran masih besar, ada jarak ataupun gap yang besar dari negeri ke negeri. Jadi perlu ada pendekatan di luar kotak untuk membawa mereka mendaftar. Tetapi dari aspek akses untuk vaksin sudah mencapai hampir 3 juta setakat hari ini. Dan kita mengharapkan dengan perolehan vaksin yang lebih aktif pada awal Jun ini dan menjelang akhir Jun, kita akan melihat pemberian vaksin akan lebih agresif, lebih ramai yang akan mendapat slot temu janji mereka untuk mencapai imuniti kelompok lebih awal yang kita sasarkan. Jadi untuk melihat bagaimana pendekatan yang efisien akses kepada vaksin COVID-19, saya akan bersama dengan yang berbahagia Major Dr. Nurbaizura Zainal Abidin, Sekretariat Jawatankuasa Strategik Program Imunisasi Angkatan Tentera Malaysia ataupun ATM. Assalamualaikum Major Dr. Nurbaizura, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Khabar baik, Tuan. Terima kasih Tuan kerana bersama kami dalam agenda awani pada malam ini untuk melihat beberapa perkara berkaitan dengan cara yang efisien dan akses yang terbaik bagi rakyat mendapatkan vaksin COVID-19. Mungkin dari pengenalan saya tadi dari sudut pendaftaran dan juga jumlah akses vaksin yang sudah pun diberikan kepada rakyat, mungkin Dr. Nurbaizura nak komen tentang itu, bagaimana kita dapat melonjakkan lagi jumlah pendaftaran mereka yang belum mendaftar dengan pelbagai alasan, dan juga bagaimana kita memudahkan bagi mereka yang sudah pun ada temu janji. Tidaklah wajar mereka menolak dengan angka-angka yang agak besar apabila laporan dikeluarkan bagi negeri tertentu, misalnya 10,000 tak hadir di Kelantan, begitu juga di Kedah, begitu juga di Terengganu dan juga di Pahang. Mungkin komen awal Major Dr. Nurbaizura. Okey, terima kasih Tuan, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Astro Awani atas kesempatan peluang yang diberikan. Ya, untuk menangani pandemik COVID-19 ni, betul seperti yang Tuan cakap sebentar tadi, usaha itu perlu datang daripada semua peringkat masyarakat. Jadi kerajaan melalui program usaha kesihatan awam telah melaksanakan program imunisasi. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia, tanggungjawab kita sendiri adalah untuk mendaftarkan diri dan kita perlu hadir di pusat pemberian vaksin mengikut tarikh temu janji yang telah ditetapkan. Jadi bila mana bilangan rakyat banyak telah mendapatkan imunisasi, kita harapkan kita boleh bantu kerajaan dalam membentuk herd immunity ini sendiri. Dan setengah individu merasakan bimbang untuk menerima vaksin. Jangan risau, vaksin yang disediakan oleh kerajaan telah melalui pemantauan daripada NPRA, terbukti berkesan dan selamat insya-Allah. Okey, dari aspek itu, pandangan ATM ataupun pengalaman Angkatan Tentera Malaysia, kerana ATM merupakan barisan hadapan negara sejak pandemik COVID-19 dan kita tahu juga
wabak pandemik melanda rakan-rakan di Barisan Hadapan, dan ATM sudah pun melaksanakan program imunisasi bagi anggota ATM di seluruh negara dari semua peringkat, sama ada lain-lain pangkat ataupun peringkat pegawai. Jadi dari pemerhatian dan pandangan Dr. Nombaizura, apakah kita berada di landasan yang tepat ketika ini dalam program memberikan imunisasi kepada rakyat dan juga kelompok-kelompok di Barisan Hadapan kita? Ya, untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan, seperti yang semua sedia maklum, program ini telah bermula sejak Februari 2021 dan telah diberikan kepada beberapa fasa. Dan fasa yang pertama ditumpukan kepada frontliner, iaitu petugas kesihatan dan keselamatan, telah berjaya kita lakukan. Dan sekarang ini, program ini berada pada fasa berikutnya kepada masyarakat rakyat Malaysia yang berisiko tinggi. Jadi pada pendapat saya, ya, Malaysia berada di landasan yang tepat untuk pelaksanaan program ini. Tapi jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, kadar imunisasi Malaysia masih lagi rendah sebab kita masih berharap kepada pembekalan daripada vaksin daripada pengeluar. Jadi kita sangat berharap apabila komitmen daripada syarikat pembekal dapat diberikan sepenuhnya, pelaksanaan program imunisasi negara dapat kita lancarkan. Okey. Dari respon apabila kerajaan dengan pengumuman YB Khairy Jamaluddin mengumumkan slot opt-in untuk vaksin AstraZeneca dengan pemberian kepada pendaftaran first come first serve kepada rakyat Malaysia yang berada di Lembah Kelang pada pembukaan pertama, dan juga kita lihat pembukaan kedua untuk warga emas 60 tahun ke atas dan juga bagi yang berumur 18 tahun ke bawah pada minggu lalu amat memberangsangkan. 1.3 juta dos yang diperuntukkan Oxford AstraZeneca direbut habis. Ini menunjukkan bahawa ada rasa ingin mendapatkan vaksin segera di kalangan masyarakat apabila fasa pertama sudah berjalan dengan lancar, fasa kedua sudah memasukinya. Jadi dari aspek itu, bagaimana kita dapat meningkatkan usaha lagi untuk mendaftarkan kelompok-kelompok yang masih lagi was-was, mereka yang menerima bahan-bahan yang mungkin tidak betul berkaitan dengan vaksin, menyebabkan mereka tidak mahu mendaftar, mereka yang terpengaruh dengan rakan-rakan dengan teori-teori yang tidak betul dan sebagainya. Jadi, apa lagi perkara yang perlu kita lakukan dari peringkat yang paling bawah untuk memujuk kelompok-kelompok ini, Dr. Nombaizura? Okey, Tuan, pada fasa awal, kerajaan telah melakukan fasa voluntary basis. Dia telah membuka peluang pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera kepada individu yang berminat untuk mendaftar dengan program vaksin ini. Jadi, bila mana negara kita menerima bekalan AstraZeneca, ada muncul kesangsian dari pelbagai pihak dan ada individu yang tidak bertanggungjawab. Dia telah menyebarkan berita-berita yang tak benar, tak sahih, dan perkara ini telah menggugat usaha murni kerajaan untuk memperluaskan liputan vaksinasi itu sendiri. Jadi saya memandang usaha positif kerajaan ini dalam membuka vaksin kepada kelompok lebih muda dan pertengahan ini sebagai satu option untuk kita meningkatkan lagi keyakinan rakyat untuk menerima vaksin itu sendiri, Tuan. Menarik. Dari pengamatan dan pengalaman Major Dr. Nombaizura, bagi mempercepatkan lagi program pemberian vaksin, kalau bulan ini memasuki Jun, kita mendapat bekalan yang lebih aktif ataupun yang lebih besar, seperti mana yang diumumkan oleh Menteri yang berkenaan, kita akan membuka lebih banyak PPV mega di negeri-negeri yang terkesan teruk, yang mempunyai populasi yang besar seperti di Lembah Kelang, di Johor dan juga di misalnya di Pulau Pinang. Tetapi apa lagi perkara yang Dr. Nombaizura rasakan kita perlu lebih aktif untuk reach out ataupun outreach kelompok-kelompok yang mungkin di pedalaman, kelompok-kelompok yang mungkin sukar untuk bergerak dari kawasan A ke kawasan B ke PPV dan sebagainya. Dan kita dengar ada ura-ura untuk melancarkan klinik bergerak imunisasi ke tempat-tempat yang mungkin ramai akan mendapatkan vaksinasi dan sebagainya. Jadi apa lagi pengalaman ATM? Kerana kita tahu ATM ni berada di seluruh negara, dan untuk mencapai tahap kesedaran yang tinggi, kita perlu tolong rakyat. Bukan hanya kita duduk statik dan kita mengharapkan pesakit ataupun rakyat datang ke PBV. Pandangan Dr. Nombaizura. Okey, untuk memperluaskan akses bagi pemberian vaksin kepada masyarakat, ini merupakan satu cadangan yang baik, ya, Tuan. Tapi dalam masa kita perlu berfikir semula kepada beberapa perkara lah, seperti keupayaan sistem kesihatan awam kita pada ketika ini.
Seperti yang kita sedia maklum, negara kita dilanda gelombang penularan yang amat membimbangkan dan kebanyakan aset-aset kesihatan sekarang ini kita tumpukan dalam usaha detection, isolation, screening, testing, merawat pesakit-pesakit COVID-19 dari kategori 2 sehingga kategori 5. Jadi pada pendapat saya untuk memperluaskan akses dari pintu rakyat daripada rumah ke rumah memang memerlukan sumber tenaga manusia yang sangat tinggi dan ini kemungkinan kita memerlukan bantuan sukarelawan untuk melakukan perkara ini. Dan satu lagi perkara yang perlu diingatkan adalah ciri-ciri vaksin itu sendiri. Vaksin ini bersifat amat sensitif dan suhunya perlu dikekalkan bagi menjaga keberkesanan vaksin itu sendiri. Dan yang paling perlu dipertingkatkan adalah pengurusan daripada PPV itu sendiri. Perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa untuk menjamin keselesaan bakal penerima vaksin. Terakhir, untuk penerima, dalam membantu untuk melancarkan proses ini, penerima harus datang tepat masa, ikut temujanji di semua PPV yang telah dihaskan kepada mereka. Pengalaman ATM sendiri untuk kategori di peringkat warga ATM, apa yang Dr. Nurbaizura boleh kongsikan dengan kami setakat ini? Okey, Alhamdulillah ATM kita adalah satu organisasi yang diberi keutamaan dalam program imunisasi kebangsaan kerana kita digolongkan dalam fasa 1 sebagai salah satu frontliner negara. Dan program imunisasi ATM ini telah bermula seiring dengan program imunisasi kebangsaan pada Februari 2021 dan masih berlangsung sehingga kini. Pelaksanaan program imunisasi ini diterajui oleh Jawatan Kuasa Strategik ATM di bawah naungan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Buang, Parlimen Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan parlimen-parlimen perkhidmatan yang lain. Dari segi pelaksanaan program ini dikoordinasikan oleh Lieutenant General Datuk Dr. Zulkifli bin Mak Yusof selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM melalui 5 pusat simpanan vaksin dan 58 PPV ATM di seluruh negara. Sehingga kini kita telah mencatatkan 49,492 warga ATM yang telah melengkapkan vaksin mereka dan kita berharap setelah bekalan selanjutnya diterima, kita akan perluaskan lagi kepada baki warganya, keluarga dan veteran itu sendiri. Berkaitan dengan vaksinasi untuk ahli keluarga dan juga veteran ATM, ini merupakan satu keluarga besar ATM yang sudah pun memberi perkhidmatan untuk menyokong suami mereka berada di Barisan Hadapan ataupun isteri mereka. Bagi warga veteran ATM, mereka sudah pun berkhidmat memberikan perkhidmatan patriotisme mereka kepada negara dan mereka sekarang kembali ke kawasan masing-masing iaitu di kampung ataupun di komuniti. Jadi apa perancangan dan bagaimana mereka akan dilayan untuk mendapatkan vaksinasi, Dr. Nurbaizura? Okey, bagi veteran ATM, perkara ini telah dikoordinasikan bersama dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran untuk veteran ATM. Dan jika ada veteran ATM yang berminat atau berhasrat untuk mendapatkan imunisasi melalui saluran ATM, mereka digalakkan untuk segera mendaftar ke pejabat Jabatan Hal Ehwal Veteran yang terdekat untuk supaya maklumat ini dapat disampaikan di peringkat kami di bahagian perkhidmatan kesihatan untuk rancangan selanjutnya lah. Dan kami juga telah menerima maklum malas yang positif daripada pihak JEF Malaysia ATM. Sebanyak 4,096 veteran dan pasangan telah berdaftar dan walau bagaimanapun program imunisasi kepada veteran dan keluarga akan dilaksanakan setelah semua warga ATM lengkap menerima imunisasi terlebih dahulu. Adakah mereka akan juga tergolong bagi penerima vaksin bagi fasa kedua dalam program PIK yang dijalankan oleh pihak kerajaan ataupun mereka perlu menunggu vaksin yang diberikan oleh pihak ATM, Dr. Nurbaizura? Mereka boleh mendapatkan vaksin sama ada yang mana yang dapat terlebih dahulu, Tuan. Jika kerajaan telah berikan tawaran kepada mereka, mereka boleh mengambil vaksin itu terlebih dahulu, Tuan. Okey. Untuk memberikan kesedaran lebih lanjut dan lebih kuat kepada mereka yang belum mendaftar dan mereka yang mungkin tidak ada ahli keluarga yang memberikan mereka penerangan yang baik tentang perlunya mendaftar, mendapatkan vaksin dan sebagainya yang berada di kawasan kampung dan sebagainya. Adakah pihak ATM bersedia menawarkan perkhidmatan dengan jentera yang besar di Barisan Hadapan untuk bergerak bersama pihak masyarakat dan juga kementerian yang terlibat untuk menjadi barisan hadapan
outreach mereka dan juga memberikan penerangan, seterusnya memberikan peluang kepada mereka apabila waktu ditentukan, slot temujanji diberikan, mereka juga akan diuruskan dari sudut kenderaan mereka dan sebagainya. Adakah itu juga ada dibincangkan dari pihak Sekretariat Jawatankuasa Strategik ATM vaksin tentang itu, Dr. Nurbaizura? Ya Tuan, perkara itu mendapat perhatian dan mendapat respon yang positif daripada pihak ATM, walau bagaimanapun perkara ini masih dalam peringkat perbincangan di perkhidmatan. Mungkin pengalaman berada di barisan hadapan, kerana kita tahu anggota ATM berselerak di seluruh perbatasan negara. Adakah masalah yang dihadapi oleh Jawatankuasa Sekretariat untuk sampai kepada mereka ataupun mereka terpaksa datang ke pusat-pusat PPV yang ditentukan sahaja apabila slot temujanji mereka diberikan kepada setiap anggota ATM yang berada di perbatasan sekarang? Tuan, untuk masalah ini ATM tidak mengalami terlalu banyak masalah kerana kita telah memilih merasakan prioriti yang telah ditetapkan oleh perkhidmatan. Jadi perkhidmatan itu telah sendiri menyeraikan anggota yang bersedia dan rela untuk divaksin terlebih dahulu. Menarik. Mungkin bagi masyarakat, pengalaman Dr. Nurbaizura dengan pihak anggota ATM dan sebagainya, apa cara yang terbaik untuk memujuk ahli keluarga, mak bapak kita, datuk nenek kita yang mungkin ada rasa was-was sangsi kepada program vaksinasi COVID-19 ini? Ya, dalam usaha untuk meningkatkan usaha kerajaan, apa yang perlu adalah kita bertanyakan kepada yang lebih arif atau lebih berpengalaman dalam menguruskan program imunisasi ini. Kerana kalau kita berpendapat atau mengambil pendapat yang tidak betul, kita akan sendiri tidak mendapat maklumat yang sebenar lah. Jadi kita bertanyakan kepada yang pakar, kalau ada kesangsian boleh bertanya dengan doktor ataupun pengamal perubatan yang berada di lokaliti masing-masing. Adakah pihak ATM juga akan memberikan cadangan kepada pihak jawatankuasa vaksinasi COVID-19 untuk menyediakan satu tapak vaksinasi berbentuk yang mudah kepada rakyat, misalnya berbentuk drive-thru yang berskala besar bagi kawasan-kawasan yang sesuai, ataupun cara-cara yang lebih mudah kepada rakyat sampai ataupun mendapatkan vaksin. Adakah pihak ATM ada mencadangkan itu kepada pihak kerajaan, Dr. Nurbaizura? Ya, perkara ini kita telah aware, walau bagaimanapun perkara ini dah dicadangkan dan masih dalam peringkat perbincangan, Tuan. Menarik. Mungkin akhir sekali, pengalaman pihak ATM dan sedang berlangsung untuk memberikan vaksin kepada anggota di barisan hadapan untuk dos kedua dan juga dos yang pertama. Mungkin nasihat Dr. Nurbaizura kepada masyarakat yang masih belum mendaftar, yang sedang menunggu untuk mendapatkan temujanji, dan bagaimana kita perlu cepat mendapatkan imuniti kelompok supaya wabak yang dalam gelombang yang sekarang ini yang agak begitu menular, begitu infectious dan juga cepat dalam kategori 3 dan 4. Jadi apa nasihat Dr. Nurbaizura? Okey, nasihat saya kepada semua warga Malaysia untuk kita daftar diri menerima vaksin COVID-19 dan kemudian apabila dipanggil datang, marilah kita sama-sama menyokong usaha kerajaan dalam membasmi pandemik COVID-19 sendiri. Jadilah kita warga yang bertanggungjawab dalam lindung diri, kita lindung keluarga dan juga lindung komuniti kita. Akhir sekali, jangan lupa jaga SOP walau di mana kita berada. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Major Dr. Nurbaizura Zainal Abidin. Itu tadi beliau merupakan Sekretariat Jawatankuasa Strategik Program Imunisasi Peringkat Angkatan Tentera Malaysia ataupun ATM. Semoga terus berjaya Dr. Nurbaizura ya untuk program vaksinasi ATM dan juga rakan-rakan di barisan hadapan. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Kita akan terus berbicara bagaimana kita dapat mencapai imuniti kelompok dengan lebih pantas dengan jumlah vaksin yang kita akan terima lebih banyak pada bulan ini. Kita memerlukan pelibatan semua pihak, sama ada bertaraf individu, bertaraf masyarakat, komuniti, badan sivil seperti NGO, kelompok kaki tangan awam, swasta dan barisan hadapan. Kita perlu menggembeling kekuatan kita kerana kita tidak perlu kalah dalam memerangi COVID-19 pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.